Alhamdulillah daripada Bandar Seri Begawan kita telah pun sampai ke daerah Belait untuk bertemu menyapa rakan kita ni Madini. Assalamualaikum, apa kabarnya Madini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam keadaan yang sihat. Bagaimana pula dengan rakan setugas kita Dini dan juga Wali? Alhamdulillah kami berdua dalam keadaan sihat sejahtera sahaja pagi ini Mbak Dini ya. Dan mudah-mudahan penonton-penonton kita ni pun semua dalam keadaan sihat sejahtera dalam lindungan rahmat serta pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua hendaknya ni ya. Jadi hujan di daerah Belait Madini pagi ini. Ya, pada pagi ini dalam keadaan yang hujan lebat juga ya. Tapi alhamdulillah kita pun tidak ada menerima sebarang berita ataupun mengenai dengan banjir kilat di kawasan ini, tapi alhamdulillah semuanya dalam keadaan yang baik saja ya. Mudah-mudahan berterusan dalam keadaan yang baik-baik sahaja ya. Maksudnya daerah Brunei Muara hujan, Belait juga hujan, mungkin juga Tutong dan Temburong. Tutong dan Temburong nanti kita akan perkabarannya ya. Baik, tadi kita bercerita sedikit nih Mbak Dini berkenaan dengan selain daripada kesihatan fizikal, kesihatan mental sama pentingnya juga untuk kita ni jaga ni. Jadi ingin kita ni tanyakan kepada Madini sendiri, apa pada kebiasaannya aktiviti yang dilakukan untuk memastikan kesihatan mental ini terjaga, lebih-lebih lagi aktiviti yang suka dibuat di penghujung minggu ini untuk Madini sendiri. Ya, memang setiap individu itu akan melakukan cara mereka tersendiri ya. Jadi bagi saya sendiri memang pada awalnya kita memang melakukan tugasan dari hari pertama hari Isnin sehingga ke hujung minggu. Jadi apa aktiviti yang kita lakukan selalunya pada hujung minggu ini, kita akan bertemu dengan rakan-rakan ataupun orang rakan karib. Di sana kita ni akan bukan bercerita mengenai hal kerja, kita akan selalunya bercerita mengenai hal peribadi ataupun mungkin apa-apa saja yang ingin dikongsikan, kerana kehadiran kita ni bukan saja kadang-kadang untuk mendengar masalah orang, tapi kadang-kadang ada baiknya juga kita ni kalau sekiranya ada masalah, kita ni boleh berkongsi dengan orang yang kita ni kenal, orang yang kita ni rapat, kerana ia membuatkan kita ni rasa selesa. Jadi dengan rasa selesa ni, apa yang terpendam itu akan release ataupun lega rasanya didengarkan kepada orang, kerana mendengar itu pun salah satu cara yang baik untuk menghindari daripada sakit mental ya. Daripada dipendam sendiri ya, mungkin boleh dikongsikan bersama dengan rakan-rakan sebaya ataupun rakan-rakan baik, rakan-rakan rapat Madini sendiri ya. Ini adalah antara aktiviti yang saya rasakan juga menarik untuk dilakukan di penghujung minggu ini nih Dini ya. Rasanya juga Madini sambil meluahkan, sesi luah meluah lah ni, bercerita dan sebagainya ni Madini ya. Lebih berseri lagi kalau dihidangkan makanan dan sebagainya. Kan Madini memang rasanya kalau petang-petang berjumpa dengan rakan-rakan, bercerita, meluahkan masalah dan sebagainya. Memang ada kopi, dia memang ada cucur lah, paling kurang lah cucur barangkali Madini ya. Kalau Madini sendiri apa tu resep ataupun apa hidangan yang selalulah yang mesti ada di hujung minggu untuk dinikmati bersama dengan rakan? Kalau saya sendiri pada waktu petang selalunya kita suka menghidangkan teh dan juga roti kering, kerana ianya orang pengalas perut sajalah pada waktu petang sebelum makan malam. Jadi itulah ya aktiviti, mudah-mudahan saya adalah antara rakan yang di Pelawan nanti untuk sama-sama berbual dan juga bercerita-cerita lah di hujung minggu ini insya-Allah Madini ya. Baik Madini, saya tidak ingin mengambil masa Madini dengan lebih lama lagi. Saya serahkan kepada Madini sekarang untuk bersama dengan penonton kita ni untuk membawakan perkongsian lintas langsung dari daerah Belait. Silakan Madini. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belait. Dan untuk perkongsian sekali lagi keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang hujan juga ya. Namun dapat diharapkan kepada bis kita agar sentiasa berhati-hati, terutamanya bagi mereka yang memandu ya, agar sentiasa betul ansur sesama dengan pengguna yang lain. Dan alhamdulillah ya, pada pagi ini kita akan bawakan satu segmen wawancara yang mana kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita
Profesor, yang mana pada hari ini kita akan mendengarkan satu topik iaitu mengenai dengan sikap bekerja. Dan tetamu kita untuk hari ini Yang Mulia Profesor Dr. Haji Ismail bin Oppak, merupakan konsultasi perundingan Brunei Darussalam, dan beliau pun sudah bersama kita di studio pada pagi ini dan kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Profesor pada pagi ini? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dalam keadaan sihat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ya. Jadi, Profesor, untuk hari ini kita akan mendengarkan mengenai dengan satu topik iaitu mengenai dengan sikap bekerja. Jadi mungkin Profesor boleh jelaskan apakah maksudnya sikap bekerja itu secara profesional? Ya, terima kasih banyak. Yang sebenarnya bila kita mengatakan mengenai dengan sikap bekerja, sikap adalah satu nilai diri yang amat penting, sama ada untuk maju atau untuk mundur. Oleh sebab itu dalam ini sikap ini sebenarnya di Brunei atau di tempat kita sebutkan sikap ini sebagai perangai ataupun tabiat ataupun watak. Artinya perangai, tabiat, watak kita ini dia yang bergantung kepada kita. Artinya kalau nak maju sikap, nak mundur sikap. Oleh kerana itu dalam orang-orang yang ilmuwan mengatakan bahwa harta yang paling berharga pada negara ialah rakyatnya, dan harta yang paling bernilai pada diri kita sebagai seorang pekerja ialah sikap. Kerana sikap ini adalah dia boleh melahirkan kejujuran dan juga keikhlasan bekerja, atau kegigihan, atau bisa kata kesungguhan bekerja. Dan juga sikap ini boleh melahirkan semangat ubi namanya. Semangat ubi, U itu maksudnya ialah iaitu beragama. Yang B itu artinya berbudi. Yang I itu artinya berilmu. Jadi artinya dalam ini artinya bila sikap bekerja ini satu nilai. Oleh sebab itu orang-orang profesional mengatakan bahawa yang sebenarnya sikap ini adalah cara berfikir, cara merasa dan cara bertindak. Ketiga-tiga ini maksudnya sikap itu. Oleh sebab itu Harvard University telah memuatkan kajian dalam 15 tahun dulu bahawa mengatakan bahawa untuk maju itu yang sebenarnya 97% pekerja nak maju ialah menggunakan sikap. Dan tu yang selebihnya itu ialah kemahiran dan ilmunya. Artinya dalam dunia pekerjaan sebagai seorang pekerja, kalau kita pandai menjaga sikap, maka kita maju. Kalau kita tak pandai menjaga sikap, maka kita mundur. Itu maksudnya. Ya, kalau dilihat di sini adalah sikap bagi bekerja adalah walaupun ia mempunyai kemahiran, ia mempunyai ilmuan, tapi kalau sekiranya sikapnya tunya orang tidak elok, maka akan tidak eloklah keseluruhannya. Jadi dari sikap itu yang menunjukkan positif untuk kita ni lebih maju ke depan, dan orang diikuti dengan dia punya keilmunya, dengan kemahirannya, kerana memberikannya orang impak yang baik, membawa menjurus kepada kemajuan setiap bagi pekerja itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi bercakap mengenai dengan sikap ini Profesor, ianya boleh melahirkan mutu kerja yang baik dan juga boleh merosakkannya. Jadi apakah komen Profesor? Yang sebenarnya nak jadi seorang yang sikap yang baik. Jadi artinya kalau nak mengekalkan sikap yang baik ini, yang sebenarnya ada 3 faktor penting. Yang pertama ialah kita selalu menilai sikap kita. Maksudnya janganlah menilai setahun. Betul. Nilai 2-3 bulan kita nilai. Oleh sebab itu dalam prestasi kerja, kita menilai 6 bulan, atau ada setengah-setengah organisasi dia menilai 3 bulan. Oleh sebab itu kita sebagai seorang individu, sebagai seorang pekerja, kita perlu selalukan menilai sikap kita. Maksudnya menilai cara kita berfikir, menilai cara kita merasa, dan menilai cara kita bekerja. Artinya ini pertama, iaitu menilai sikap kita sendiri. Yang kedua, iaitu kita meninggikan self-esteem, iaitu rasa diri berguna, tinggikan. Maksudnya kita menilai sikap kita. Kedua, iaitu kita menilai rasa diri kita berguna. Walaupun kita tidak mempunyai kelulusan yang tinggi, tetapi kita ada kebolehan, kita ada kemahiran, dan kita ada pengalaman. Jadi ini kita artinya kita berguna. Yang ketiga kita perlu juga patut nilai ialah rendahkan ego. Jangan sombong, jangan bongkak, rendahkan. Artinya ketiga-tiga faktor ini adalah salah satu untuk memartabatkan, untuk menaikkan itu sikap kita. Pertama, nilaikan sikap kita.
iaitu melalui pemikiran kita. Yang kedua ialah kita nilaikan mengenai dengan self-esteem kita. Yang ketiga ialah rendahkan ego. Itu jawapan yang profesionalnya. Ya, kalau dilihat sini ada tiga sifat yang harus dari segi penilaian. Ya, saya suka juga untuk menyatakan merendahkan ego, kerana memang merendahkan ego. Setiap individu ini ada mempunyai orang, walaupun egonya orang tabalnya orang, tapi kalau kita ni masuk ke dunia pekerjaan, kita ni bukan kita yang bekerja, bukan kita ni saja bekerja, ada orang lain juga yang di dalam satu organisasi. Jadi kita ni mestinya orang menilai diri kita ni di mana level kita ni, di mana tahap kita ni sebenarnya bersama dengan orang-orang yang lain. Kerana kalau kita ni memberikan layanan baik kepada orang lain dengan membawa kerja yang baik, dan semuanya akan menjadikan aura-aura itu positif kepada orang-orang lain juga, termasuk diri sendiri juga. Ya, alhamdulillah kita pun dapat mengetahui mengenai dengan 3 sikap tadi. Jadi bagi setiap pekerja, Profesor, pasti ada waktu-waktu bertugas yang telah diarahkan bagi melaksanakan tugasan yang diberikan. Jadi apakah caranya supaya sikap bekerja ini sentiasa baik pada setiap waktu? Setiap waktu itu dah tadi, artinya yang pertama tadi adalah perlu menilai, iaitu mengenai dengan cara kita berfikir, cara kita merasa dan cara kita bertindak. Artinya kita sendiri terasa. Kalau kita misal kata dalam bahasa Latinnya solventa in modo, solventa in modo ini kalau misal kata kita maksudnya membiarkan sikap kita terbiar, maksudnya ya solventa in modo ini ikut kerja, ikut mood. Kalau mood baik, rajin. Kalau mood tak baik, malas. Kalau mood baik, awal datang. Kalau mood tak baik, akhir datang. Ini namanya solventa in modo. Yang ini adalah perlu dilihat. Artinya kalau pemikiran kita sudah berpikir bahawa nilai kerja itu kita merasakan tidak begitu penting, tidak begitu berguna, ataupun rakan kita yang ada sama-sama tidak begitu penting bagi kita, ini adalah penyebabnya penyakit solventa in modo itu, iaitu ikut kerja mood itu. Oleh sebab itu kita melihat bahawa pekerja bila dia masuk bekerja, diambil bekerja, dalam 3 bulan itu dia rajin betul, sangat rajin. Dan senyum sentiasa. Ini bila dia sudah dikonfirmkan ataupun ditetapkan sebagai pekerja tetap, lihat keadaannya. Kalau dia berubah, ini sikap bagus. Kalau dia berubah, lepas dia konfirm ataupun dia ditetapkan sebagai pekerja tetap, hilang 5 minit, hilang 10 menit, hilang setengah jam, ini maksudnya adalah perubahan itu tadi. Ini artinya kita tidak dapat mengekalkan. Dan lagi pekerja itu dapat menilai sikapnya, menilai esteemnya, menilai egonya, dia akan berjaya. Oleh sebab itu, dalam kajian Harvard University, bahawa itu sikap itu lebih besar nilainya daripada ilmu dan kemahiran ini. Itu sebabnya orang itu berjaya atau tidak. Alhamdulillah. Dan mungkin saya ingin bertanyakan je lah, Profesor, mengenai dengan mood tadi. Ada Profesor menyatakan mengenai dengan mood. Kalau orang ikut mood baik buat kerja macam tu. Jadi bagaimana bagi pendapat Profesor sendirilah bagaimana untuk melahirkan mood yang sentiasa baik sebelum kita ni masuk di dalam kawasan pekerjaan ataupun di kawasan office. Mungkin ada pendapat Profesor sendiri bagaimana untuk melahirkan mood yang rasa baik untuk kepada orang lain, Profesor? Ini yang satu soalan yang baik. Yang sebenarnya kalau kita melihat bahawa dalam perubahan organisasi, kita kadang-kadang sebagai seorang pekerja memang ada perubahan. Sebagai manusia, sebagai insan ada perubahan. Perubahan minda cara berfikir, perubahan bertindak dan juga berpindahan cara membuat keputusan-keputusan yang lain. Oleh kerana itu bahawa sebenarnya dalam dunia pekerjaan, bahawa yang sebenarnya yang berubah ini ialah disebabkan perubahan sikap ini. Yang kita tidak dapat mengekalkan ialah kerana pertama, ialah kerana diri kita sendiri. Iaitu bila keyakinan dan kepercayaan diri kita sudah berubah. Satu. Yang kedua ialah kerana environment ataupun alam sekitar. Kerana rakan kita, kerana organisasi kita. Ini menyebabkan juga berubah. Yang ketiga yang menyebabkan berubah ialah pengurusan. Kalau misal kata seorang pekerja akhir 5 minit tak ditegur, dia akan menjadi 10 minit. 10 minit pun tak ditegur, akan jadi setengah jam. Jadi ini semuanya perubahan ini. Artinya untuk mengekalkan ini, kita mesti sedar, faham dan yakin pada diri kita sendiri. Yang kedua tadi seperti kita katakan, iaitu self-esteem itu tinggikan bahawa kita ini walaupun kurang pengalaman, kurang kelulusan, tetapi kita boleh membantu.
boleh menjayakan diri kita, boleh menjayakan organisasi kita dan boleh menjayakan semua orang. Itu yang maksudnya. Ya. Memang cukup power lah saya katakan jawapan tadi tu mengenai dengan apa yang dikatakan mengenai dengan mood pada awalnya, dan kalau ikut keseluruhan kita ni apa-apa pun walaupun ada berilmu, walaupun ada kemahiran, yang penting kita ni harus ada berakhlak baik ya, dan keseluruhannya berakhlak baik kepada semua orang. Alhamdulillah. Dan terima kasih Profesor atas perkongsiannya dalam mengongsikan satu topik yang cukup menarik, yang membuka hati dan juga minda penonton kita ni, iaitu mengenai dengan sikap bekerja. Ribuan terima kasih Profesor kami ucapkan.